Cuma dalam hadis disebutkan apabila ada orang mati, berlaku di zaman Nabi SAW, dua orang yang duduk dalam kubur, kedua-duanya disiksa, kena azab kubur. Hak satu dia pergi kencing tak berapa kering lagi, dia terus pergi semayang dah. Hak seorang lagi dia suka pelaga orang, batu api. Dia pergi cerita kat A, B kata kat hang, dia pergi cerita kat B, A kata kat hang. Biar berkelik A dengan B. Aku jadi orang tengah, bukan nak berdamai, bagi pelaga orang. Yamshi bin namimah. Maka bila dia mati, dia disiksa kubur. Maka Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih hidup, pacak di kubur ni, pacak di kubur tu. Maka Nabi SAW bersabda, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan kepada kedua-dua si mati ini siksa kubur mereka selama kedua-dua pokok itu belum mampu. Bahasa Kedah mampu itu. Bahasa hadis dia kata belum kering. Lagi hidup, dia bertasbih kepada Allah. Tasbihnya itu memberi manfaat kepada si mati dalam kubur, meringankan azab yang dimati itu. Maka daripada hadis itu ulama petik beberapa hukum. Yang pertama, apabila ada orang mati, maka sunat kita tanam pokok atas kubur dia. Maka orang kepak, ada pokok dia pergi kepak rantin. Apa hukum kepak rantin? Boleh lah kepak rantin, bukan cabut pokok. Cabut pokok di kubur orang lain, pergi boh kubur pak kita, tu tak kena lah. Kita bukan cabut, kita kepak rantin, pergi tanam atas kubur pak kita, kepala satu, kaki satu. Selagi pokok tu hidup, dia bertasbih, dia membantu almarhum pak kita yang dikuburkan itu. Jadi pengambilan di mana? Pengambilan hadis Nabi SAW, ambil pokok kurma buah atas kubur. Ada orang kata tu khusus kat Rasulullah ya, khusus kat pokok kurma ya. Ada ulama, kebanyakan ulama kata bukan khusus kat Rasulullah, boleh ambil manfaat di mana-mana. Pokok-pokok apa tak kira. Maka kita tanam pokok, di ujung kepala kaki mayat tu ada tempat pengambilan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pokok bertasbih memberi manfaat kepada si mati, apalagi manusia. Manusia pergi baca Quran atas kubur tu lebih baik daripada pokok. Maka membaca Quran kepada si mati itu diambil secara qiyas. Kalau tasbih pokok, zikirnya pokok memberi manfaat, zikir manusia lebih daripada pokok, kerana manusia lebih mulia daripada pokok. Satu masa Ibn Umar radhiyallahu anhu duduk depan Kaabah. Dia kata, aku tahu kamu Kaabah ni satu tempat yang mulia, tapi diri seorang mukmin lebih mulia daripada kamu, wahai Kaabah. Ada hadis sebut sedemikian. Jadi manusia yang beriman baca Quran kepada si mati, salah satu dalil yang digunakan dikiaskan kepada pokok yang tadi, pokok yang ditanam oleh Nabi SAW atas kubur. Maka kubur di tempat kita ditanam pokok di samping buah batu nisan. Buah batu nisan tu pun sunat juga, kerana nak bagi orang kenal ni kubur siapa. Nabi SAW meletak batu di atas kubur yang pertama dikebumikan di Baqi'. Sahabat yang pertama daripada Mekah, Sayyiduna Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, dan menyatakan, aku ata'allamu bihi qabra akhi, aku tahu kubur saudara aku dengan batu yang aku letak. Maka kita letak batu nisan, kita letak pokok. Lepas tu letak apa lagi? Letak batu hidup. Yang ni jarang jumpa tempat kita. Setengah kubur ada, setengah kubur tak ada. Kalau kita rajin, kita pergi ambil batu hidup tu, letak atas kubur. Hadis Abu Daud, sunat meletakkan al-hasa, batu-batu kecil atas kubur, kerana tasbih batu itu mudah-mudahan menolong si mati di dalam kubur. Kalau si mati itu orang baik, dia mengangkat darjat. Kalau si mati itu orang tak baik, dia meringankan azab. Itu disebut dalam Mu'nil Muhtaj.
Minhajul Talibin, Mughni Muhtaj, dalam bab janaiz, bab orang mati, sunat letak juga batu-batu kecil. Jadi nak letak apa? Tak batu nisan, letak pokok kepala dengan kaki, letak batu kecil atas kubur. Kalau ada masa kita pergi cari batu hidup, letak atas kubur. Pokok yang berzikir, batu yang berzikir, mudah-mudahan membantu si mati. Ada orang kata duk buat qulhu ke orang mati tu, buat apa? Kalau buat orang mati tu kaya, syok dia. Aku tak bayang tak apa, pakai tinggal 2 juta upah orang buat qulhu aku tiap malam. Orang tak nak hajang lagu tu. Qulhu tu sekadar membantu. Macam pokok tadi sekadar membantu. Pokok tadi zikir dia membantu meringankan siksa si mati yang buat dosa tadi. Bukan habis siksa tu. Jadi hadis kata yukhaffaf anhuma, Allah ringankan azab kepada si mati selama mana pokok ini masih hidup. Meringankan maksudnya membantu. Maka qulhu yang kita buat membantu. Dan jangan kita yang masih hidup kata aku tak kena sembahyang dah, pakai harap qulhu orang buat. Tu orang tak nak hajang dah, orang tak nak buat aku tu. Kalau dia buat aku tu memang dia salah lah, kerana sembahyang wajib bagi dia. Maka kita buat qulhu diambil daripada beberapa dalil. Salah satunya hadis yang berbunyi iqra'u ala mautakum yasin, bacalah yasin kepada orang mati. Kalau baca yasin boleh, baca lain pada yasin selama mana ayat Quran, sama-sama ayat Quran, sama-sama boleh. Dan Nabi SAW sembahyang mayat baca Fatihah. Kalau Fatihah memberi manfaat, dia ayat Quran yang 30 juzuk, sama-sama ayat Quran. Maka Imam Syafi'i kata disunatkan khatam 30 juzuk atas kubur. Dalam kitab Azkar, dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Majmu' Syarhil Muhazzab, dalam pendapat jumhur ulama di berempat mazhab menyatakan baca Quran kepada si mati itu bermanfaat. Dalil yang saya sebutkan tadi disebut Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Dalam kitab tu Imam Qurtubi kata kalau pokok kurma, pelepah kurma ditanam oleh Nabi SAW dan Nabi SAW mengharapkan agar diringankan azab si mati dalam kubur selama mana pokok kurma itu belum dan tidak kering, selagi dia duduk basah, dia duduk hidup, dia berzikir kepada Allah dan menolong si mati dalam kubur, maka zikirnya manusia lebih lagi daripada pokok. Itu disebutkan secara kias oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, setebal 2 jilid. Begitu juga Imam Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur. Begitu juga Syekh Muhammad Murtada Az-Zabiri dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin yang berjumlah 14 jilid. Jadi banyak kitab-kitab ulama kita daripada 4 mazhab menyokong membaca Quran kepada si mati. Nak tengok lebih mudah, tengok dalam secara ringkas, tengok dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhairi ketika mentafsirkan ayat 39 suratul Najmi yang berbunyi wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dia kata kebanyakan ulama menyatakan membaca Quran kepada si mati itu bermanfaat. Dalil begitu banyak.